Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua pelajar. Macam mana hari ini? Saya harapkan semua keadaan sihat dan mampu untuk meneruskan kuliah secara online sehinggalah tamat pada hari ini. Dan insyaAllah saya juga berharap keadaan kita akan bertambah baik dan kita boleh bersemuka pada satu hari nanti untuk kita mengadakan kuliah secara bersemuka dan secara yang lebih baik berbanding sekarang lah, semuanya menggunakan online. Dan untuk makluman semua pelajar, hari ini kita akan menyentuh berkaitan dengan falsafah pendidikan barat. Untuk makluman juga, falsafah ini merupakan satu subjek yang mesti diikuti oleh semua pelajar pendidikan, sama ada di IPG ataupun di Universiti Awam. Jadi ini merupakan satu asas ataupun satu subjek trust yang wajib diikuti untuk membolehkan kita lebih memahami berkaitan dengan pendidikan negara kita dan apa yang boleh membantu kita untuk menjadikan kita ni lebih berkesan semasa menjadi guru nanti. Jadi pada hari ini kita akan menyentuh satu topik baru, iaitu falsafah pendidikan barat. Tetapi kita hari ini hanya menjurus kepada falsafah pendidikan barat dalam konteks tradisional. Untuk makluman, kita ada dua lah. Kita akan belajar dua falsafah dalam barat ni, iaitu satu tradisional dan satu lagi falsafah moden. Tapi untuk pagi ini kita akan tumpukan kepada falsafah pendidikan tradisional barat. Jadi saya harapkan semua pelajar dapat bersedia dan dapat memahami apa yang akan saya sampaikan. Dan carilah bahan-bahan yang ada dalam internet, dalam buku, untuk menambahkan lagi pengetahuan berkaitan dengan falsafah, kerana ini subjek ini merupakan subjek yang kebiasaannya kurang digemari dan sukar juga untuk difahami kerana kita tidak menambahkan ilmu kita dengan pembacaan tambahan. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan topik kita pada pagi ini. Yang pertama, macam saya katakan tadi, kita akan menyentuh berkaitan dengan falsafah pendidikan barat dalam konteks tradisional. Dan untuk makluman semua pelajar, falsafah tradisional ini dibahagikan pula kepada dua, iaitu perennialisme dan juga essentialisme. Jadi ini merupakan satu yang telah berpuluh-puluh tahun dulu dilaksanakan dan diamalkan oleh manusia-manusia yang hidup lama, yang lama lah, zaman-zaman dulu lagi. Dan ini kita akan huraikan secara lebih detail dan sebagaimana saya katakan tadi, untuk lebih memahami, untuk lebih mengetahui tentang apakah pahaman ini ataupun apakah falsafah ini, semua pelajar boleh meneroka, boleh explore dalam internet, boleh explore dalam majalah, boleh explore dalam banyak sumber untuk lebih memahami dan dapat menjadikan falsafah ini sebagai satu pedoman, panduan untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, terutamanya di sekolah nanti. Dan dalam perennialisme dan analisme, kedua-dua falsafah ini dipengaruhi oleh fahaman realisme dan juga idealisme. Jadi dua falsafah tradisional yang kita akan sentuh, iaitu perennialisme dan juga essentialisme, dipengaruhi oleh dua fahaman yang menyebabkan berlakunya ataupun wujudnya falsafah ini, iaitu fahaman realisme dan idealisme. Jadi kita akan menyentuh berkaitan dengan perennialisme dan essentialisme saja. Dan yang realisme merupakan satu yang akan di penghujung akan ada satu tajuk untuk diperbincangkan nanti. Okey, perennialisme, untuk makluman semua pelajar, banyak dipengaruhi oleh fahaman realisme dan idealisme. Maknanya falsafah perennialisme ini bertunjangkan kepada fahaman realisme dan juga idealisme. Jadi maka dengan adanya kedua-dua fahaman ini, maka wujudlah satu falsafah yang dikenali sebagai perennialisme, dan pengasas ataupun tenaga yang utama untuk falsafah ini ialah Plato. Plato, iaitu yang lahir pada sebelum Masihi lagi, dah terlalu lama lah, zaman dulu. Dan juga Aristotle. Ini merupakan guru dan pelajar, guru dan pelajar lah. Aristotle ni merupakan anak murid kepada
Plato. Dah terlalu lama lah, bukan kata puluh tahun macam saya kata tadi, tapi dah ratusan tahun. Pengasas untuk fahaman ini itu dipengaruhi yang Plato dan Aristotle ialah pelopor dan tapi pemahaman ini diasaskan oleh R.M. Hatchin 1899 hingga 1997, Mortimer J. Adler yang juga merupakan satu ahli psikologi dan juga Jacques Maritain. Jadi inilah tokoh pengasas yang melahirkan fahaman perennialisme berdasarkan kepada falsafah Yunani yang dipelopori oleh Plato dan juga Aristotle. Maknanya kita anggap Plato dan Aristotle merupakan satu sumber rujukan ataupun satu fahaman yang dijadikan panduan oleh pengasas-pengasas perennialisme pada tahun 1800, 1900 dan juga hingga 2000 lah. Dan falsafah ini dia bukan bentuk statik, kadang-kadang dia berubah mengikut pemahaman kata mengasas yang dulu, kini dan seterusnya. Dan perkataan asas perennial maksudnya tidak berubah. Maknanya amalan ataupun fahaman ataupun falsafah perennialisme, nak sebut susah, perennialisme ataupun perennialisme bertunjangkan kepada asas perkataan perennial, iaitu tidak berubah. Maksudnya amalan-amalan yang ataupun apa saja yang dilakukan dianggap oleh fahaman ini tidak berubah. Falsafah pernikahan tertua dan bersifat konservatif. Ini kita tidak nafikanlah bahawa falsafah ini merupakan yang paling tua. Kalau kita tengok pun pengasas dia pun R.M. Hatchin 1899 lagi dilahirkan, mana dia dalam tempoh dia lahir sampai dia meninggal, mana akan wujudlah fahaman ataupun falsafah ini. Itu juga dengan Mortimer yang lahir pada 1992, dan antara tempoh dia hidup dan dia meninggal, mana berkembang lagi lah falsafah ataupun amalan ni fahaman perennialisme dan juga Jacques Maritain 1882 hingga 1993. Mana ini merupakan satu fahaman yang seolah-olah disambung oleh orang yang baru, dan pada akhirnya ialah pada 2001 lah. Dan masa ni pun dah wujud berbagai-bagai kaedah dalam psikologi dan sebagainya. Dan perennialisme, kita kena ingat, satu mazhab pernikahan tertua dan bersifat konservatif. Konservatif ni pemikiran yang kuno lah, yang lama, yang agak berbeza dengan apa yang kita amalkan pada hari ini. Mana yang itu kadang-kadang kita nampak akan ada percanggahan berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan apa yang diperlakukan, apa yang dibawa oleh mazhab ini berbanding dengan apa yang kita sedang alami sekarang. Jadi dia automatik akan ada perbezaan, dan sebab itu munculnya bila ada perbezaan, bila ada sesuatu yang agak janggal dengan kehidupan yang terkini, akan wujud pula nanti mazhab pernikahan moden ataupun falsafah pernikahan moden di barat, yang mana ini dia ambil berdasarkan fahaman yang dulu dan diubah mengikut kesesuaian yang ada pada waktu tertentu. Maknanya yang ini akan jadi dua bahagian lah. Macam saya kata tadi, akan ada tradisional dan ada satu lagi moden. Kalau kita bagi contoh macam inilah, kita ada lagu-lagu tradisional dan kita juga ada lagu-lagu moden. Lagu moden pun kemudian dia akan pecah lagi kepada bentuk genre sekian, kerana banyak lagu-lagu yang berubah menjadi lah. Maknanya dia akan berlaku perubahan. Tapi asasnya, wujudnya lagu-lagu, contohnya lagu-lagu ini ialah pada era tradisional dulu. Lagu zapin, lagu asli, lagu joget. Kemudian akan berpecah pula kepada yang bentuk moden, mungkin reggae sikit, reggae, ada rock, ada jazz. Jadi itu sama juga macam dengan mazhab pernikahan, dia akan bermula dengan konservatif, pemikiran konservatif atau tradisional, dan akan berkembang menjadi satu falsafah yang bersifat lebih moden. Jadi macam saya katakan tadi, pada
pagi ini kita cuma menyentuh berkaitan dengan falsafah pendidikan barat dalam konteks tradisional, iaitu pergerakan awal dulu, macam mana ia terbentuk dan akhirnya dikembangkan sehinggalah hari ini dan kita guna pakai. Walaupun guna pakai pendekatan moden, tetapi rujukan kita masih terarah kepada pengaruh asal ataupun pengasas, pengaruh asal Plato, sesuatu yang masih kita guna pakai walaupun dah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi memandangkan benda itu kita boleh jadikan sebagai panduan, kita boleh jadikan sebagai pedoman. Jadi apa salahnya kita guna pakai, dan yang mana baik kita gunakan, yang agak kurang sesuai kita ubah sesuai dan menjadi satu bentuk yang baru. Okey, kemudian yang konsep untuk falsafah tradisional ni, ciri-ciri asas manusia, ciri asas menjadi manusia yang bersifat fitrah dan tidak berubah-ubah. Maksudnya dia lebih menekankan kepada penglihatan dia, pemahaman dia pada waktu itu, iaitu manusia ni kalau dia lahir tu dia serba menjadi, serba elok, serba rasional, serba baik dan tidak berubah. Maksudnya dia seolah-olah bahawa sifat ini akan kekal dan tidak akan dijejaskan oleh apa-apa jua. Jadi ini konsep asas falsafah tradisional, iaitu maksud ni bersifat fitrah. Fitrah ni maknanya kita bersih, kita elok, kita cantik sebagainya, kita baik hati, dan sifat ini dikatakan oleh falsafah pendidikan tradisional ataupun pelopor dia tak akan berubah. Mana kalau dia lahir itu sebagai seorang yang penyayang, mana dia juga akan jadi penyayang solo. Jadi ini pendapat daripada falsafah tradisional. Dan ia juga termasuk dalam unsur rationality. Mana dia kata rationality, dan maksudnya dia kata semua manusia ni rasional. Mana dia buat tindakan berdasarkan rasional yang ada dalam diri dia. Mana dia kata semua manusia ni sebenarnya tak ada masalah, dia rasional sebenarnya. Jadi ini pendapat yang ataupun konsep yang dipegang oleh falsafah tradisional, dan unsur ini disemai dalam diri kita sejak kecil. Maknanya kita penyayang ataupun pengasih ataupun baik hati, cermat, bijaksana adalah satu unsur yang kita semai, kita bajakan, kita didik dan kita jadikan dia satu yang dominan dalam diri kita sejak kita kecil lagi. Jadi konsep ni mungkin kita boleh pegang bahawa unsur yang baik kalau kita jaga betul-betul, kita akan membesar dengan satu sifat yang baik yang dikatakan lahir bersama-sama kita dulu. Pada masa kita lahir, maksudnya macam ni, mengikut pahaman ini, kalau kita lahir dulu dekat kita yang macam dia kata fitrah ni mana yang semua yang okey, tidak ada kejahatan, tidak ada pemarah, tidak ada banking, tidak ada pilih kasih, semuanya baik-baik. Dan benda itu kita diwujudkan, kita belai dan kita asuh dan kita didik sehinggalah dari semenjak kita kecil dan sehinggalah dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa. Jadi ini konsep asas tradisional. Mana dia kata kita ni semua okey, semua okey, semua baik, semua rasional, dan kita anggap sebagai yang benda elok lah, benda elok. Dan tujuan falsafah tradisional ini adalah untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi dan tidak mempunyai had masa. Mana dia tidak dia bersifat bukan setempat, dia bersifat menyeluruh. Kalau di sini dia kata manusia ni lahirkan sebagai seorang yang bersifat rasional, manusia di tempat lain pun sama juga. Unsur-unsur ni lahir dia sama, bukan kata di tempat dia saja, bukan di tempat Plato saja, bukan di tempat Aristotle saja, tapi benda ni berlaku di mana-mana, di mana-mana dunia. Benda ni wujud, bersifat kekal, abadi, kekal dan tidak mempunyai had masa. Mana dia tidak ada sekian-sekian, mana dia tidak ada sampai umur sekian dia akan macam ni, sekian dia akan macam ni. Mana itu bukan pahaman tradisional. Pahaman tradisional mengatakan bahawa benda baik ini berlaku tidak ada tempoh, tidak ada penamat dia, kecuali bila kita mati. Jadi maksudnya kalau sepanjang dia hidup tu, mana benda baik ini akan sentiasa wujud. Dia bersifat abadi, universal, dan tidak ada penamat, tidak ada penamat. Seolah-olah dia menganggap manusia ni terlalu perfect lah, seolah-olah macam terlalu perfect, dan inilah yang dipegang oleh pengikut
falsafah pendidikan tradisional, dan akhirnya bila dia lihat dan mungkin dinilai semula dan wujudlah, dan saya kata tadi, fahaman yang bersifat moden berdasarkan kepada apa yang dialami pada zaman-zaman yang terkini. Dari kekuatan falsafah pendidikan tradisional, kita boleh lihat kepada dia boleh membantu, falsafah ini boleh membantu murid berfikiran rasional. Sebab memang dia kata manusia lahir dah memang rasional, memang dah lahir dengan satu pertimbangan yang hebat dan berprinsip berdasarkan pemahaman dunia sebenar. Jadi maknanya dia apa yang dibawa semenjak dia lahir dari, dan dia boleh aplikasikan dalam kehidupan dia di mana juga dia berada. Mana patut dia bersifat sejagat ataupun universal, abadi, mana dia tidak akan ada pengurangan untuk sifat ini dalam diri kita, dan murid mampu berhujah dengan lebih tepat. Sebab dia kata macam tu kerana dia menangkapkan konsep bahawa pelajar ataupun manusia ini bersifat rasional. Sejak lahir sampai dia mati, sifat rasional merupakan satu sifat yang dibawa dalam diri dia. Jadi ini kekuatan. Mana kekuatan ini yang boleh kita jadikan sebagai panduan guru-guru mengatakan bahawa pelajar ini sebenarnya okey. Kemungkinan dia tidak belajar, kemungkinan dia tak dapat memahami setiap apa yang disampaikan, kemungkinan ada sesuatu yang menghalang dia. Tapi kalau ikut logiknya, pemahaman ini mengatakan pelajar ini memang boleh, memang rasional, dan memang ada unsur-unsur yang hebat. Itu mengikut rasional. Dan kalau kita berpegang pada konsep ini ataupun berpegang pada pemahaman ini, mana kita boleh mengatakan bahawa pelajar ini sebenarnya boleh untuk kuasai semua subjek yang kita ajar, namun kemungkinan ada sedikit halangan yang perlu kita perbaiki di peringkat mungkin di sekolah, mungkin di peringkat kehidupan dia ataupun peringkat pergaulan dia. Jadi inilah yang menyebabkan pemahaman ini jadikan sebagai satu fahaman ataupun satu falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mazhab inilah. Dan memang ada ketepatannya juga, dan memang ada logik juga, cuma dia kena sesuaikan, kita kena sesuaikan dengan apa yang kita alami secara realitinya, secara on paper ataupun secara teorinya, mana manusia akan mampu untuk buat segala-galanya mengikut mazhab ini. Tetapi kita saja yang mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita, terutamanya yang melibatkan pelajar-pelajar atau murid-murid kita di sekolah nanti. Jadi bila pemahaman ini kita jadikan sebagai asas kepada tindakan kita, mana kita perlu menggunakan strategi. Jadi mengikut mazhab tradisional, pengajaran secara penakkulan saintifik bukannya fakta. Maknanya dia kena menggunakan satu kaedah, dia kata pembelajaran yang lebih kepada pemikiran yang mendalam. Mana dia berfikir secara mendalam, deep thinking. Mana dia berfikir satu benda tu, dia akan fikir macam kejadian, macam mana benda ni boleh berlaku, macam mana katalah kita mengajar tentang sains, tentang fotosintesis. Jadi dia akan menakul secara saintifik kenapa benda ni berlaku, macam mana air itu, mana itulah, mana dia bukan kena fakta. Fakta 1 tambah 2 pasti 3. Jadi yang itu fakta. Kelas satu mana dia benda yang menyebabkan dia berfikir kenapa bumi ini bergerak. Contohnya itulah, kenapa bumi ini bergerak, dia tak, kenapa bumi ini bulat, dan kenapa orang mengatakan bumi ini bulat. Jadi dia menakul secara macam tu. Kenapa mengatakan bahawa berlakunya gerhana kena sekian. Jadi itu pemikiran dia. Mana penakulan dia secara saintifik. Bukan pada fakta. Fakta mengatakan bahawa air kalau campur dengan minyak dia tidak akan bercampur. Tapi kalau dia fikir benda tu, dia menakul kenapa benda ni, dia akan menakul kenapa pencampuran itu tidak berlaku. Itu dia menakul secara saintifik. Faktanya air dan minyak tak akan bercampur. Tapi kalau penakulan, dia akan berfikir kenapa benda ini boleh berlaku. Itu mana dia memfikir secara yang lebih mendalam fakta dia itu, dan daripada fakta itu dia boleh berfikir secara lebih mendalam kenapa benda ini berlaku. Kenapa manusia tidak suka kepada kebisingan. Macam itulah. Murid menjadi pemikir yang rasional. Dia akan berfikir, oh kemungkinan ini berlaku kerana
signifikan. Kenapa pelajar yang ada di kawasan pedalaman kurang dari segi sosialisasi dia. Jadi dia berfikir macam itulah. Jadi dia akan fikir kemungkinan kerana dia tidak dapat meluahkan cara yang lebih luas kepada masyarakat yang lebih ramai. Mungkin itu strategi dia. Jadi bila kita gunakan strategi ini, makna murid akan menjadi seorang yang berfikir secara rasional. Sebab ikut fahaman ini, ikut mazhab ini, memang pelajar, memang manusia dilahirkan secara rasional. Jadi kita cuma mencari dalam kelas kita, mencari dalam sekolah kita, kenapa kadang-kadang kerasionalisme atau kerasionalisme manusia ni, rasional manusia ni berubah. Dia tak rasional. Kenapa tindakan kita tak rasional? Kenapa percakapan kita tak rasional? Kenapa apa yang kita buat tak rasional? Kemungkinan ini yang kita kena cari. Sebab kalau ikut fahaman tradisional, memang manusia ni dah memang rasional. Jadi kemungkinan ada halangan-halangan yang guru perlu cari dan membantu pelajar ni supaya dia balik kepada fitrah dia yang asal, iaitu seorang yang rasional. Jadi inilah tugas-tugas guru mengikut fahaman ini, mencari jalan sekiranya pemikiran manusia itu tidak rasional, kenapa ini berlaku. Sebab kalau ikut, dia kata tidak ada masalah untuk pelajar ini, tidak ada masalah untuk manusia ini, sebab dia memang rasional kan. Okey, jadi itu setakat kaitan dengan strategi. Dan kalau kita tengok jenis kurikulum yang ditekankan dalam fahaman ataupun falsafah dengan kuno ataupun tradisional ni ialah tumpuan kepada matlamat kritikal dalam bidang kemanusiaan dan kesetaraan serta agama. Maknanya dia bukan jenis kepada fakta, dia lebih kepada pemikiran yang di luar daripada fakta-fakta tersebut. Kemanusiaan, bidang kemanusiaan dan bidang kesetaraan, mana satu yang menggunakan banyak pemikiran untuk meneroka, dan dia tidak terikat dengan satu subjek yang fakta. Kita kata ni fakta, minyak dengan air tak bercampur, itu fakta. Ataupun 1 tambah 2 memang tetap 3. Jadi itu fakta. Dia tak berapa memberi tumpuan, dia lebih kepada tumpuan bidang kemanusiaan, tentang sosialisasi, tentang bagaimana keperluan, bagaimana ini berlaku, kenapa benda ini berlaku, macam mana cara untuk menjadikan benda ini lebih baik. Itu bidang yang dia kaji, mana dia gunakan satu pemikiran yang lebih mendalam. Okey, subjek yang disyorkan ialah sosiologi. Sosiologi tentang kemasyarakatan yang kita telah sentuh pada awal di kuliah itu, iaitu berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita anggap masyarakat daripada rumah kita, daripada kampung kita, daripada negeri kita, daripada negara kita. Proses sosialisasi ini akan berlaku. Jadi ini yang menjadi tumpuan kepada kurikulum fahaman ataupun mazhab tradisional. Seni yang menyebabkan satu seni, macam seni, bukan kita boleh macam tu saja. Dia kena satu berfikir. Kadang-kadang berlaku pemikiran yang terlalu mendalam, macam mana nak hasilkan contoh macam ni lah. Kalau seni ni kita tengok di pameran-pameran lukisan, kadang-kadang kita tak nampak pun itu merupakan satu lukisan. Kita nak apa dia lukis ni, main campak gitu, main cat pun tengok, tapi kita tengok tajuk arus kehidupan. Jadi ini yang ditekankan oleh falsafah tradisional. Benda-benda yang dia kena berfikir apa nak sampaikan sebenarnya ni, seni, bahawa sastra dan sains, bahasa, bukan bahawa, bahasa, sastra dan sains, mana dia lebih kepada penerokaan yang memuji minda kita. Sains pun misalnya kita terilah, dia akan cari jalan. Kenapa? Kalau faktanya mengatakan air dan minyak memang tak akan bercampur, tapi dia akan mencari jalan. Kenapa benda ini berlaku? Kenapa minyak dan air ini tak boleh bercampur? Apa sebab dia? Jadi itu yang kita katakan dia menakul cara yang lebih mendalam. Okay. Dan murid memberi murid peluang untuk memperoleh silat akal. Silat akal maksudnya ataupun kata lainnya dia sebut insight. Kalau dalam kartun kita tengok dia ada, bila ada gambar kartun, ada gambar orang kartun, dia akan ada mentor di atas. Itu menyebab mengatakan memberi maksud bahawa telah berlaku silat akal, insight. Contoh macam inilah, kita cari jalan macam mana nak buka pintu ni, tak boleh. Buka tak boleh. Tiba kita tersebut, macam ni. Mana bila macam ni tu telah wujud, kita namakan sebagai celik akal ataupun insight.
kita tekan tak boleh, katalah komputer pula kita tekan macam mana nak bagi tulisan ni cengit, ataupun yang lebih lah, macam mana nak bagi komputer ni lebih laju, buat tak boleh, tiba-tiba kita tekan, oh macam ni. Itu yang kita namakan sebagai celik akal. Begitu juga pelajar, kalau ikut kajiannya, pada ni kita kena eksperimen lah, teman di sekolah macam mana, okey cuba lepas tu dia adakan banyak subjek, okey cuba laksanakan projek ini. Jadi budak pun buat cikgu macam mana nak buat ni, dia buat okey cuba ambil ni campur ni, bila pelajar kita sebut macam ni, jadi itu maknanya pelajar kita telah mendapat insight ataupun celik akal dalam kehidupan dia, dan benda ini dia akan bawa ke mana-mana. Dan kajian ini dilaksanakan oleh tokoh psikologi, macam saya kata cerita dulu, diletakkan burung merpati dalam sangkar, ada 2 button, satu button untuk dia tekan makanan akan turun, dan satu button lagi macam pintu ataupun tempat makanan ada button, bila ditekan, burung ni akan tekan ni tak ada apa, yang pertama ni tak ada apa, dan dia pun tekan yang satu lagi, dia patuklah, patuk yang kedua, makanan turun sikit. Jadi bila makanan turun sikit, jadi kajian oleh tokoh mengatakan bila benda tu berlaku, maknanya burung tadi tu telah mendapat celik akal. Jadi selepas ni apabila dia lapar, dia perlukan makanan, automatik celik akal tu akan terus melekat. Itu tadi kata bersifat tekal tadi tu. Mana kalau nak makan mesti patuk butang ini, automatik makanan akan turun. Betul. Patut dikadangkan dan dimasukkan dalam kehidupan manusia. Maknanya manusia kalau dia satu masa dia stuck pemikiran dia, tiba-tiba idea datang, insight tu datang, buat macam ni betul jadi. Jadi itu kita namakan celik akal. Dan celik akal ini adalah berdasarkan kita kena tahu berfalsafahkan kepada pemikiran baik ataupun tingkah laku baik ataupun semua yang baik yang ditupukan ataupun diperbahaskan dalam kelompok falsafah pendidikan tradisional. Dan memang itu tak dapat kita nafikan. Kita boleh jadikan sebagai panduan kita untuk melatih, mendidik ataupun mengasuh anak-anak didik kita, anak-anak murid kita supaya menjadi seorang yang celik akal berdasarkan pada falsafah pendidikan barat konteks tradisional. Dan benda ini dikembangkan lagi. Okey, bila kita dah cakap tentang cakap tentang jenis kurikulum dan data dapat dan tidak, siapakah yang akan melaksanakannya? Sudah pastilah guru yang akan laksanakan ke semua perancangan, ke semua objektif yang ingin dicapai. Jadi guru dalam falsafah pendidikan tradisional dianggap sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Mana dia seolah dia letakkan dah awal lagi, kalau manusia ini bersifat rasional dari semenjak dia lahir, begitu juga dengan guru. Guru pun dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang memang berkebolehan, orang yang ada wibawa. Dan ini satu yang boleh membantu kita untuk menambahkan semangat kita bahawa memang aku ni ikut pendapat falsafah ni, memang aku ni boleh buat, semua aku boleh buat, cuma kita kena meneroka ni. Kemudian guru juga dianggap oleh falsafah pendidikan tradisional mendapatkan ilmu samping membimbing dengan kumpulan. Maknanya peranan guru pada waktu ini perlulah menyampaikan ilmu. Mana macam kita lah, kita mengajar, okey, di samping membimbing dan juga perbincangan kumpulan. Perbincangan kumpulan ini sebab kita nak tengok macam mana kebolehan dia yang wujud dalam diri dia, bolehannya wujud dalam diri dia. Sebab dikatakan manusia ni lahir dengan sebersebi elok. Jadi kita kena tengok dalam perbincangan kumpulan, kita boleh kesan mana yang okey, mana yang agak pendiam, mana yang agak bising. Jadi inilah peranan kita, dan kita menjadikan penglihatan perhatian kita kepada perbincangan kumpulan sebagai satu yang boleh membentuk pelajar kita ke arah yang lebih baik. Seiring dengan apa yang ditekankan oleh falsafah ini, manusia sebenarnya baik dan rasional. Selain kita dibimbing buat macam ni, kita juga memerhatikan kemampuan, keupayaan ataupun kebolehan pelajar dalam melaksanakan setiap
topik yang ditugaskan untuk diselesaikan. Kalau kita tengok, oh ni boleh jadi pemimpin, oh ini kalau cakap memang sedap ni, ini kalau bagian mencatat, oh memang dia hebat, oh dia kalau buat pembentangan gunakan tulisan, cantik tulisan dia. Jadi inilah yang perlu kita cungkilkan supaya kita kena pasti bahawa pelajar ini hakikatnya seiring dengan apa yang ditekankan dalam falsafah pendidikan tradisional memang berkebolehan, cuma kadang-kadang berlaku satu halangan yang menyebabkan dia tidak bersifat bagaimana yang digariskan atau bagaimana yang dikenaki sebagai seorang pelajar. Dan akhir sekali untuk peranan guru juga untuk slide ini mendisiplinkan murid lah. Sebab walaupun dia kata kelahiran manusia ni dengan keadaan yang cukup baik, tetapi ada halangan yang menyebabkan benda itu berlaku. Dan sebagai guru, peranan kita ialah menjadikan pelajar ini lebih berdisiplin seiring dengan apa yang ditekankan, iaitu seharusnya, sewajibnya pelajar ini bukan penanya tidak ada masalah, cuma mungkin pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan benda itu berlaku. Hakikatnya pelajar ini dia memang baik, memang rasional, memang berdisiplin, tapi halangan-halangan luar lah menyebabkan benda itu berlaku. Dan peranan guru ialah mencari jalan supaya macam mana pelajar ini dapat kembali pada fitrah dia yang asal, iaitu pelajar yang tidak ada masalah dalam kehidupannya. Okey, itu peranan guru lah. Kerana memang kita tak dapat nafikan sebagai guru, kita juga bukan setakat mengajar. Kita bukan mengajar ilmu, kita guru civic ataupun guru agama ataupun guru seni. Tak sepenuhnya kita cuma bercakap tentang konteks seni saja, tidak bercakap tentang konteks agama saja, tidak bercakap tentang konteks matematik saja, tapi kita diharap dapat melahirkan pemimpin yang berilmu, pelajar yang berilmu, murid-murid yang berilmu, tetapi pada masa yang sama dia datang dengan package ilmu dan berdisiplin. Dan ada kebolehan-kebolehan lah. Maknanya ada ilmu hebat tetapi disiplin out, disiplin tak hebat, disiplin merudum, jadi dia tidak mampu untuk jadi seorang manusia yang hebat. Ramai yang hebat, ilmu dia hebat, hujah dia hebat, kebolehan dia hebat, tetapi bila disiplin dia tidak hebat, dia perlu dikeluarkan daripada kelompok yang hebat itu supaya dia dapat disiplinkan semula. Maksudnya dia dikeluarkan dan untuk dia di brainwash, diberi latihan semula supaya dia dapat masuk kelompok yang berdisiplin. Jadi itulah, kalau di sekolah kita ada counselling, kita ada bimbingan, kita ada hukuman yang melanggar peraturan. Itu ialah cara-cara yang selari dengan apa yang dikatakan oleh falsafah pendidikan tradisional, mendisiplinkan murid. Cuma cara lah, mungkin ada cara nasihat, mungkin ada cara counselling, mungkin ada cara hukuman, mungkin ada cara ganjaran. Jadi ini pulang kepada kebijaksanaan kita untuk menjadikan, tapi yang paling penting kita nak menjadikan pelajar ini balik kepada fitrah selari dengan konsep ataupun falsafah pendidikan tradisional yang mengatakan manusia dilahir sebagai seorang yang bersifat universal, abadi, sifat baik, abadi diri. Okey, kadang mengajar deduktif, murid mati kajian alam dan mencapai jawapan kepada soalan kehidupan. Deduktif ni carilah pemahaman deduktif, maknanya dia ada yang berbentuk soalan V dan ada yang berbentuk seperti piramid. Jadi deduktif ni daripada yang banyak kepada kecil, kecil. Murid memahati kejadian alam dan mencari jawapan kepada persoalan kehidupan. Kenapa dia kata hujan ni turun dan ke mana air ni pergi? Hujan turun tapi tengok tak, air hilang. Jadi ke mana dia pergi? Jadi ini pelajar falsafah ini ataupun menekankan kepada kita mengajar kepada pelajar mencari jawapan kepada persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya sekarang ni musim banjir. Jadi kita boleh bagi contoh, okey pelajar semua, kenapa banjir ini berlaku dan bagaimana cara untuk kita mengurangkan masalah ini daripada berlaku. Jadi mana dia akan berbincang
dia bincang, dia cari jawapan, cari dalam internet sebagainya. Dan ini yang kita namakan sebagai satu kaedah mengajar yang berkesan. Mana kita tak terus bagi, tapi kita bagi satu persoalan, dia cari jalan dan dia cuba selesaikan. Dan murid menjalankan pendidikan berterusan. Mungkin dia buat uji kaji, kalau ada uji kaji macam mana banjir, macam mana pokok ni boleh mati, kenapa pokok ni boleh letak batu saja dia tak boleh hidup, dia kena tak bani sebagainya. Macam mana? Mana kita kena mencari supaya atau dia adakan inquiry penemuan, dia adakan perbahasan ataupun dia adakan kajian, macam itulah, untuk membolehkan pelajar kita mencari jawapan pada semua persoalan yang berlaku. Dan bila ini, bila dia bawa, dia besar dan dewasa, dia bawa dalam masyarakat, dan bila sesuatu timbul dalam masyarakat, dia ada celik akal macam mana untuk menangani masalah yang berlaku ini supaya tidak berulang semula. Dan peranan murid pula berusaha memperoleh ilmu mengikut kemampuan. Jadi kita kena tahulah bahawa pelajar kita lahir ni dalam pelbagai kebolehan, pelbagai kecenderungan. Walaupun dalam konsep ataupun dalam falsafah tradisional dia bersifat hebat, tapi kita kena bagi tahulah, kita kena ingat bahawa pelajar ini datang dari kelompok yang pelbagai, dalam kehidupan yang pelbagai, dalam corak pimpinan parenting skill yang pelbagai. Jadi automatik pelajar kita akan pelbagai kebolehan, pelbagai kemampuan dan sebagainya. Jadi sebab tu kita adakan, kita di sekolah kita ada kadang pelajar kelas ini sekian okey, pelajar kelas sederhana, pelajar kelas yang terbelakang, hinggalah kepada pelajar kita terpaksa buat kelas pemulihan. Sebab itu kemampuan yang dia ada. Walaupun dalam diri dia ada kemampuan-kemampuan yang lebih hebat, tapi kemungkinan dalam aspek akademik dia agak ketinggalan. Mungkin dia ketinggalan, dia pelajar pemulihan, tapi dia cukup suka bantu guru di sekolah. Jadi itu yang sebenarnya yang baik. Satu yang lahir, sifat baik yang lahir sama-sama masa dia kecil dulu. Kemudian peranan murid juga, dia betul menggunakan celik akal ataupun insight. Mana satu berlaku dia dapat, itu kalau satu berlaku, esok benda tu berlaku lagi, dia dah tahu apa nak buat. Kita katalah pelajar kita tertinggal barang dia, buku teks ditinggal, jadi dia macam jalan lah. Macam mana apa nak buat? Mungkin pinjam kejap pada guru ataupun berkongsi dengan kawan, gitu. Dia dapat celik akal macam mana supaya dia tak tinggalan dan dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh guru dalam kelas tersebut. Itu juga contohnya kalau dia terkunci, jadi dia tak boleh buka, tiba-tiba dia dapat idea macam mana nak buat untuk boleh buka. Jadi bila benda tu berlaku semula untuk kali yang kedua dan ketiga dan seterusnya, dia dah tahu macam mana nak selesaikan masalah ini, sebab awal tadi dia dah dapat celik akal macam mana nak menyelesaikan satu masalah. Contoh lagi yang kita boleh beri, katalah laptop dia hang ataupun dia ada handphone dia hang. Jadi dia cuba tekan-tekan ni tu elok balik. Oh, ini mana kalau dia kata oh ini malah kalau benda tu berlaku semula, mana dia tahu kalau hang tekan ni. Contohnya tu. Mana itu yang kita namakan sebagai celik akal. Benda yang kadang-kadang kita tak jangka dia akan muncul apabila kita dalam keadaan yang mencari-cari satu jawapan. Okey, seterusnya kita tengok pada yang kedua. Kedua iaitu sebutan ni kena clear lah, dia terlalu panjang. Esensialisme bermula di Amerika sejak tahun 1983. Mana tahun 20-an tahun dulu lah, puluhan tahun dulu. Diasaskan oleh William C. Bagley 1974 hingga 1946. Mana bermula dia di Amerika dulu lah, zaman-zaman kita pun belum merdeka lagi, lahirkan dulu 1998, dan Malaysia pun mungkin masa tu masih lagi mencari-cari nama agak. Dan macam saya kata tadi, paralelisme dan juga esensialisme ni dipengaruhi oleh fahaman idealisme dan juga fahaman realisme. Okay? Mana fahaman kedua-dua fahaman ini memberi pengaruh kepada esensialisme dan juga paralelisme. Mana ini kesan pengaruhnya. Konsep mendahulukan pada peluang utama yang perlu dipelajari, dihayati dan simpan untuk dijadikan budaya. Mana dia lebih menekankan kepada apa yang perlu kita pelajari,
dihayati dan simpan untuk dijadikan budaya. Mana dijadikan budaya ni maksudnya dia akan kekal. Macam kita kata ni dia kekal, dia akan dijadikan budaya. Budaya percakapan, budaya kehidupan dia, budaya tingkah laku, jadikan satu amalan baik yang akan bawa sampai turun menurun. Jadi ada masyarakat yang produktif dan bersifat praktikal dan pragmatik. Praktikal ni yang lebih kepada praktikal, bukannya teori, lebih kepada benda yang dia nampak, bukannya benda yang paksa dia tak macam mencari jalan. Dia praktikal. Dan pragmatik ni dia menggunakan, kalau ikut kamus Dewan ni mengatakan pragmatik ni menggunakan bahasa sebagai sesuatu yang berkesan dalam kehidupan dia, pragmatik. Tujuan mengajar pengetahuan nilai moral yang bersifat sejagat, sama macam tujuan ataupun konsep asas falsafah ini, iaitu bersifat sejagat, abadi. Sama juga tidak menjadi hamasa agar murid dapat memahami dunia yang sebenar. Maknanya dia menekankan pada tujuannya mengajar nilai moral yang bersifat universal. Pergilah ke mana-mana negara pun, sifat ini akan diterima. Contohnya kebersihan. Kita ambil contoh membuang sampah. Membuang sampah dalam tong sampah menunjukkan satu nilai moral yang bersifat sejagat. Pergilah mana-mana dunia pun, pergilah mana-mana kutub pun, buang sampah dalam tong sampah akan diterima pakai sebagai satu nilai moral yang bersifat universal. Semua orang terima bahawa sampah mesti dibuang dalam tong sampah. Bila kita nampak kalau sampah dibuang di tepi traffic light, puntung rokok, traffic light, sampah dibuang dalam sungai, manusia mana pun yang normal, yang rasional, yang dilahirkan dengan sifat baik, tak akan menerima bahawa buang sampah di tempat yang sepatutnya itu satu langkah yang tepat. Okay? Macam baru ni kita nampak bagaimana seorang wanita diviralkan, ditularkan membuang sampah dalam sungai. Dan diviralkan apa? Sebab benda ni bagi masyarakat kita, takkanlah Melayu, India, Cina, Razan, dusun sebagainya, buang sampah dalam sungai satu amalan yang terkeji, yang tidak diajar, tidak diminta ataupun tidak diterima oleh masyarakat. Lepas tu dia ditularkan dan akhirnya tinggalkan menjadikan orang yang buang sampah tu tertekan, dikecam sebagainya. Sebab apa? Nilai itu adalah nilai sejagat di mana-mana dunia pun. Pergilah ke mana-mana dunia pun, pergilah ke mana-mana pelosok tanah air pun, pergilah ke mana-mana dunia yang terlalu jauh daripada kita pun, tidak kita kena terima bahawa membuang sampah di tempat yang betul ialah satu amalan yang memang diterima oleh semua orang. Semua orang. Agar murid dapat memahami dunia sebenar. Mana bila dia amalan macam tu, di sekolah kita bentuk. Okey, pelajar semua, siapa yang ada sampah cuba tengok dalam meja ada sampah tak? Okey, ambil, cuba buang tu sampah. Kemudian siapa yang lihat tadi makan gula-gula tak buang dalam sampah, simpan dalam poket dulu, balik nanti buang. Ini kita ajar dia sebab kita nak dia tahu bahawa amalan itu ialah amalan yang diterima oleh semua masyarakat di seluruh dunia. Jadi kita ajar macam tu. Jadi sampah mana kita, kalau kita boleh mampu untuk ajar tu, dan dia kalau ikut fahaman ini bersifat abadi, kalau dia dah pandai buang sampah, mana kalau sepatutnya dia dah tahu, dia dewasa atau dia dah tua ke, dia tahu di mana sebenarnya sampah ini patut diletakkan. Tapi kita nampak sekarang ni benda tu tak berlaku. Mungkin masa di sekolah, mungkin masa dia pergi Singapura, mungkin dia pergi luar negara, dia tak buang sampah. Tapi bila balik ke Malaysia, dia masih amalkan budaya buang sampah ni. Sebab apa? Sebab kemungkinan masyarakat kita belum lagi masih lagi mengamalkan sikap ikut suka lah, nak pandai lah, nak saman bayar macam itu. Jadi ini mana-mana agak berlawanan dengan konsep asas fahaman ataupun mazhab ini, di mana dia kata dia sifat abadi. Tapi kita ni abadi kita bila ada tertentu saja. Kita diajar dalam contohnya yang ada lisan mandu, kita diajar tentang nak membelok mesti memberi lampu isyarat, memasang lampu isyarat. Jadi bila ada keperluan kita buat, kadang kita masuk terus. Jadi ini satu amalan yang sepatutnya dia abadi, tapi tidak abadi bila tidak ada penguasaan. Bila ada JPJ kita pakai elok, bila ada polis kita buat yang terbaik untuk motor kita paling.
Tapi bila tidak ada tu kita pacut apa yang mana dia tak bersifat abadi. Sebab kemungkinan hasil daripada pengaruh persekitaran kita di negara kita ni. Itu pun pengaruh dia lain. Jadi pengaruh dia bagi dia kalau buang sampah ni memang kena. Jadi kita buang sampah ni kadang-kadang kita pandai lah macam tu. Jadi kita nak cakap lebih, kadang-kadang kita takut berlaku kegaduhan. Cakap lebih kemungkinan takut kita dikecam nanti. Jadi akhirnya ikut suka lah, buatlah yang mana-mana yang asal-asal nak buat. Jadi itu menyebabkan kadang moral kita ni kita nampak semakin hari semakin membimbangkan apabila masyarakat ataupun tidak dapat membentuk masyarakat yang macam tu sebab banyak halangan-halangan yang mungkin berlaku. Kita terus sikit, tiba-tiba datang bawa 4-5 orang datang pukul. Sebab apa? Telefon dia tadi sebab masuk tak bagi signal. Jadi benda tu adalah orang akan biar sebab takut implikasi kalau dia cuba mengubah cara hidup seseorang. Okey, jenis kurikulum yang ditekankan dalam bersifat keperluan mengikut sistem masyarakat, mana dia ditekankan pada apa yang masyarakat nak, apa yang masyarakat perlu, berdasarkan keperluan benar sistem masyarakat. Mana kalau masyarakat perlukan kepada kemahiran dalam bidang sekian, mana dia kena rancang dah tu. Okey, aktiviti DP rancang secara sistematik ini terdapat tidak memang macam mana pun kita kena rancang, kita kena buat satu. Contohnya dalam keadaan pandemik sekarang ni kita kena berubah cara daripada kita bercakap di dalam kelas, kita melihat muka orang cara berdepan. Sekarang cuma mungkin dengan suara saja ataupun kita nampak muka dalam bentuk digital dalam laptop saja. Jadi ini satu perubahan yang berlaku dan macam mana pun dia perlu dirancang. Kriteria kenaikan darjah ditetapkan secara rapi mengikut percayaan berpesan. Ini memang diamalkan. Sekarang pun sampai peringkat sekarang pun diamalkan. Siapa yang dapat setelah ada 2 kelas, yang mana dapat markah daripada sekian sampai sekian, dia akan masuk ke kelas yang pertama. Walaupun mungkin yang 2 pelajar kelas pertama tadi tu awal-awalnya okey, tapi bila dah hujung tahun, saat akhir tahun dia tak okey, kemungkinan dia akan diturunkan ke kelas kedua dan 2 pelajar yang kelas kedua yang mencapai tahap melebihi 2 pelajar kelas pertama akan lompat ke kelas yang pertama. Jadi ini yang dikatakan ini kurikulum ni, dan benda ni masih berlaku lagi. Okay, tumpuan diberi kepada M3M membaca, menulis, mengira, dan kita amalkan dari dulu lagi lah. Subjek wajib sains, sejarah, seni dan muzik dan bahasa asing. Jadi ini satu pendekatan yang mana agak berbeza daripada apa yang disarankan oleh Perdana semua tadi, iaitu lebih kepada bahasa, lebih kepada seni sebagainya, dan juga tadi tu lebih kepada bahasa sastra kan. Agak berbeza lah pendekatan dia, walaupun dalam kelompok falsafah tradisional, tapi pendekatan dia pada semua agak berbeza daripada pendekatan esensialisme. Esensialisme nak sebut pun agak terpeleot, orang utara kata terpeleot di lidah ni. Okey, peranan guru untuk bahagian ataupun untuk kategori ataupun pemahaman mazhab, mazhab kepada esensialisme ni dalam membantu murid meningkatkan kualiti kehidupan, terutama memberikan sikap dan sasiat, dan lebih pada moral lah, sikap kita, sasiat kita, pendidikan kita, pembawaan kita, kehidupan kita, budaya kita sebagainya. Kalau yang lebih mantap, lebih baik, sebab konsep asas pendekatan ini ataupun pahaman ini adalah manusia ini rasional. Mahir mengajar dan menjadi teladan kepada anak murid. Mana kita kena mahir lah. Kita nampak pelajar bising, tengok pelajar kita di belakang bila kita tulis di papan tulis ataupun whiteboard, mata terkebir. Jadi kita kena mampu untuk kawal, tengok kenapa benda berlaku, tanya dia kenapa. Kemungkinan dia tak nampak, kemungkinan dia tak dengar, kemungkinan dia punya mata penglihatan dia agak kabur. Jadi kita bantulah. Mana kita tak boleh mengajar. Okey, terima kasih, jumpa lagi, keluar. Sedangkan pelajar kita kemungkinan yang belakang tu tak dapat pun apa yang kita sampaikan, sebab dia tak nampak ataupun dia kurang pendengaran. Dia dengar tapi dia agak terganggu dengan dan sebagainya. Jadi kita ambil pendekatan
Bila nampak macam tu, pergi dekati dia, tanya apa masalah. Kita cakap tak boleh mak cikgu boleh. Kita sebagai guru pandai kawal kelas, ubahkanlah kalau ini tempat yang sepatutnya. Mungkin depan kita, kalau yang nampak dia kebil mata bila kita tulis, jadi kemungkinan dia tak nampak, mungkin kita bantu dia pindah dulu di yang depan, dan kita usahakanlah mencari jalan supaya dia boleh dibantu untuk memperbaiki diri dia. Mungkin kita adakan cuba minta bantuan orang luar untuk dapatkan cermin mata. Ini yang paling membantu kita. Dan secara tak langsung, bila kita laksanakan benda ini, pelajar kita akan tahu, oh, cikgu ni memang cikgu yang prihatin, cikgu yang baik, sebab dia tahu apa yang apa kesusahan aku alami. Jadi kita nak macam tu. Walaupun cara tak langsung kita tak ajar, okey ini, tapi bila dia tengok apa yang kita buat, apa yang kita bantu, jadi dia akan tanam diri dia. Macam ni cikgu, mana tu kata contoh ataupun role model tu penting dalam kelas untuk kita dekatkan diri kita dengan pelajar supaya dia boleh memahami apa sebenarnya kita nak sampaikan, walaupun bukan dalam bentuk yang kita cakap. Perbuatan kita pun kita dah cukup memberikan pelajar ini satu ilmu dalam kehidupan dia. Jadi kadang mengajar pendekatan deduktif, murid tidak digalakkan melibatkan diri dalam proses sirkulasi reflektif yang pakai menyelesaikan masalah. Jadi dia tak berapa pada perbincangan, dia tak berapa nak minat seolah macam wasting time ini. Jadi lebih kepada pendekatan yang terus tak perlu proses sirkulasi reflektif mengkaji ini. Dia tak apa nak berminat untuk diamalkan. Jadi kelemahan esensialisme Ustaz kena guru, sebab ini lebih kalau nampak memang betul dia lebih pada guru menyampaikan, guru bagi guru cakap ni, cikgu sampaikan ni, cikgu ni, itu lebih pada guru. Ini kelemahan esensialisme. Tidak mementingkan pendidikan agama moral dan penempatan nilai murni. Dia tak, kalau ikutnya kelemahannya, dia tak pentingkan. Janji dia nak apa yang perlu pelajar-pelajar faham. Perlu pelajar ikut perhatikan perasaan pendidikan domain kognitif. Jadi ini memang kita sekarang pun sekolah ataupun peringkat kita mesti mengamalkan benda mementingkan perasaan, sehinggalah sekarang baru kita nampak ada perubahan apabila kita lebih lus dengan perasaan ini dan dikenakan dengan pentafsiran darjah PBD yang lebih tepat dengan percayaan pelajar. Bila perasaan ni kadang-kadang dia cantik, dia elok susuan dia, tapi mungkin masa periksa hari tersebut dia tak sihat, dan akhirnya dia dapat tulisan yang tak elok, dan tulisan tak elok ni memadamkan kesemua pencapaian hebat dia sepanjang dia belajar. Jadi ini menyebabkan perasaan ni jadi suatu yang kadang-kadang tidak adil untuk pelajar yang betul-betul mampu. Jadi bila ada PBD, ada peperiksaan taksiran diraja, kita boleh ikut dari scan, dari tahun sekian, dan oh memang pelajar ini dari awal lagi dia memang ada peningkatan. Mana kita boleh mana dia lebih telus tentang pencapaian pelajar tersebut. Kalau peperiksaan ni macam saya kata tadi, kemungkinan dia teruk punya hari peperiksaan tu dia pun terajin baca buku, soalan yang dia boleh jawab dia dapat cemerlang, sedangkan hakikatnya dari awal tu dia kurang cemerlang, dan bila dia masuk ke mana-mana institusi, kadang-kadang kita nampak dia tidak mampu mengikuti sebahagian tidak mampu ikut apa yang disampaikan di institusi tersebut, sebab dia bukan cemerlang dari awal. Dia cuma mungkin nasib dia baik, tiba-tiba soalan yang lain naik dan dia dapat cemerlang, tapi hakikatnya dia dalam keadaan yang sederhana. Tetapi walaupun begitu, kalau benda itu berlaku, dia masih boleh memperbaiki diri dengan terus berusaha supaya apa yang dicapai dalam perasaan tersebut dia bawa terus ke atas. Bukan lagi melihat kepada ketidakcemerlangan dia yang lalu, tapi dia terus daripada mungkin dia, itu menjadi satu titik permulaan kepada beliau, pada pelajar ini untuk terus berusaha dan akhirnya mampu untuk mencapai kecemerlangan walaupun tingkat awal masa sekolah dulu dia bukanlah orang yang hebat. Dan benda ini juga banyak berlaku sekolah menengah, nampak alah macamlah tak mau sekolah,
masuk sekolah menengah, capaian pun D, C, D, E, C, E, tiba-tiba sampai peringkat hujung kata 5 nampak peningkatan. Jadi kemungkinan itu juga berlaku. Jadi tidak masalah. Tidak ada masalah kalau dia awal nampak lemah, kemudian nampak tiba-tiba dapat cemerlang. Yang paling penting teruskanlah kecemerlangan itu, usahalah supaya benda ini tidak jadi sia-sia. Okey, peranan murid mesti rajin dan selalu memberi tumpuan. Ini memang terdapat tidak pelajar yang dalam kelas kalau dia jenis barangan-barangan, kejap kita belajar tengok luar. Jadi pelajar ini kebiasaannya saya kata bukannya sure, tentu kebiasaannya tidak mampu untuk mendapat apa yang cikgu ungkapkan. Jadi kita kena alert. Nampak dia Mat, saya tengok luar tu, tengok ini cuma nak mengajar, dia kena gitu. Kita kena, kerana dia terleka, terangah. Mungkin dia ada fikir tentang sesuatu, mungkin dia fikir tentang family, mungkin dia fikir tentang ayah. Jadi kita kena dekati dia, baik dengan dia supaya dapat dia berkongsi dengan kita. Dan berkongsi kita, kalau perlu boleh bantu, kita bantu. Kalau tak boleh bantu, kita mungkin cari jalan macam mana supaya pelajar ini dapat kembali kepada tabiat asal dia yang disarankan. Kerana dia kemungkinan tu ada yang menyebabkan dia berlaku macam tu. Hakikatnya kalau ikut fahaman mazhab ini, dia bukan macam tu. Dia seorang yang rasional, tapi kemungkinan di luar tu, di luar faktor-faktor luaran. Mungkin faktor family, mungkin faktor rakan, mungkin faktor masyarakat, mungkin faktor kawan-kawan menyebabkan dia macam tu. Jadi kita kena dekati dia, cuba selami masalah dia dan kita bantu. Itu peranan kita. Walaupun kita bukan kata cikgu guna mengajar saya tak, kita juga berperanan untuk bentuk masyarakat kita. Dan memahami dan mematuhi kewibawaan dan pimpinan guru. Kerana pimpinan murid ni dia kena akur lah. Kalau dia nak belajar, dia nak hebat, dia kena akur. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Okey, sampai pada tajuk perbincangan. Jadi saya menyarankan supaya harap semua pelajar akan mengambil tugasan ini. Jelaskan pengertian pahaman idealisme. Saya sebut tadi, saya tak sentuh langsung tentang idealisme dan realisme. Cuma saya sebut tentang fahaman ini adalah memberi pengaruh yang besar kepada kedua-dua cabang falsafah tadi, iaitu paralelisme dan juga esensialisme. Pengaruh dia datang daripada idealisme dan juga realisme. Dalam konteks pendidikan, saya nyatakan satu contoh, maknanya terangkan apakah maksud idealisme dalam pendidikan, dalam pendidikan, dan realisme dalam pendidikan, serta nyatakan satu contoh yang sesuai bagi setiap fahaman tersebut. Maknanya apa kalau kita dah terangkan ini idealisme ialah sekian. Contoh ni. Okey, pertama. Yang kedua, realisme merupakan satu fahaman yang berkaitan dengan sekian. Contohnya ialah ini. Mana? Satu pengertian, satu contoh. Satu pengertian, satu contoh. Okey, kemudian bentuk tugasan, carilah bahan-bahan di mana-mana, buku mungkin, di majalah mungkin, di web mungkin, mana-mana lah. Dan rakamkan hujah-hujah berkaitan dengan pengertian dan contoh ini dalam bentuk rakaman video, tidak melebihi 4 minit. Mungkin 3 minit, mungkin 2 minit kalau yang tak ada idea. Dalam 4 minit mungkin dah panjang, 4 minit. Dan hantar ke GC. Carilah dalam GC itu dia ada yang boleh kita hantar tugasan itu, mana sama ada nak hantar kalau boleh sekali satu folder lah, satu kalau boleh cuba carilah, hantar satu, jangan berselerak, mana buat satu bekas lah, dan hantar pada saya sebelum atau pada 11 Februari 2021. Mana ini sehari sebelum ataupun pada atau sebelum. Maknanya kalau 11 Februari itu hari terakhir lah, terakhir untuk hantar dalam Google Classroom semua tugasan ini. Saya akan tengok dan cakaplah secara yang buat rakaman lah, 4 minit maksimum, maksimum 4 minit. Jadi terangkan apa maksud pahaman idealisme dan pahaman realisme, dan bagi satu contoh untuk setiap pahaman tersebut. Jadi hantar pada saya, dan sebarang kemusykilan, kalau masalah, sekarang arahan boleh personal, dan apa-apa yang sekini saya akan masukkan dalam Google Classroom ataupun dalam WhatsApp group kita untuk
untuk lebih faham banyak akan berlaku. Jadi saya kata tidak ada masalah. Sekarang bahan banyak, boleh kita cari di mana-mana. Orang kata maklumat di ujung jari lah, cari dan bercakap lah. Kalau nak tengok masing-masing bercakap, 18 orang ni bercakap dalam tempoh 4 minit maksimum, dan kita akan nilai situ. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan tumpuan, dan saya berharapkan semua yang telah saya sampaikan dapat dipahami. Dan sebagai saranan saya, pastikan ini bukan satu sumber yang pertama, tapi carilah sumber yang lain yang lebih mungkin lebih meluas penerangan dia, supaya pelajar lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan barat tradisional. Dan penumpuan kita kepada dua tadi, tengok pada dua tadi, iaitu Cartesianisme dan juga existentialisme. Jadi penumpuan pada dua, dan realisme pengaruh yang akan dihuraikan secara detail oleh semua pelajar dalam tugasan perbincangan tadi, dalam bentuk video. Jadi saya setakat itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan saya mengharapkan semuanya akan berjalan dengan baik dan dapat dijalankan. Dan dapat dijadikan contoh, dapat memberikan contoh yang sesuai dengan tajuk yang telah kita berikan tadi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua, dan saya ucapkan selamat hari raya, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, stay home, stay safe, bersama kita pusukan rangkaian COVID-19. Assalamualaikum, jumpa lagi.